Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, walaupun dalam momen yang sangat khusus, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang ada. 各位亲爱的弟兄姐妹们，早上好！在今天很特殊的日子，我要对每一位母亲说：母亲节快乐！ Walaupun kita tidak dalam keadaan seperti biasanya, kita tetap boleh bersama-sama memuliakan Tuhan kita. 虽然我们现在的处境跟平常不一样，可是我们仍然要荣耀上帝。 Kita akan bersama masuk di dalam doa meminta pimpinan Tuhan. 我们同心祷告，求神带领我们。 Bapa yang mengasihi kami, 爱我们的阿爸父， pada saat ini kami bersama datang ke hadirat-Mu. 这个时候我们一起来到你的圣座前， Kami sadar dan menyadari penyertaan-Mu dalam keadaan yang bagaimanapun juga. 我们深深体会到，在何等的环境当中，你都与我们同在。 Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyertai kami. 我们感谢主，因为你是与我们同在的神。 Dan kami bersyukur kami boleh merayakan Hari Ibu pada hari ini. 我们也感谢主，因为我们今天能够庆祝母亲节。 Tuhan tenangkanlah hati kami sehingga kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. 主啊，求你使我们的心能够安静下来，思考你的话语。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求。 Amin. 阿门。 Pada tema kita pada pagi hari ini ialah Mother Knows Best. 我们今天的主题是母亲最了解。 Kita akan bersama membaca bagian firman Tuhan terlebih dahulu. 我们一起来看圣经的话 Kita 语。 melihat dari Amsal pasal 31 ayat 26 sampai 31. 就是在箴言书的31章26到31节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dari 26 sampai 31 untuk kita semuanya. 我们只用印尼文来读，由师母来读给我们听。 Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian bunyi firman 我 Tuhan. 们读经到这里。 Saya kira ini adalah satu ungkapan yang sadar tidak sadar seringkali kita alamin dalam kehidupan kita. 我相信，这句话就是我们常常在生活中都会经历到的一个经验。 Apakah saudara pernah mendengar mamamu mengatakan, jangan lupa minum air putih yang banyak? 你是不是常常听到妈妈叮咛说要常常喝白开水？ Kamu mau keluar rumah, mama bilang nyebrang jalan hati-hati ya, lihat kiri dan lihat kanan. 你要出门，妈妈常说你要过马路要小心，要左看右望。 Dan pernah kamu mendengar mama mengatakan makan sayur hijau baik bagi kesehatan. 你常常听妈妈说你要多吃青菜，青菜对你的身体有益处。 Dan kadang kita merasa terlalu sebel mendengarkan itu berulang-ulang. 多少时候妈妈讲多了，我们听都心烦了。 Dan begitu kita mulai besar, kita pergi sama teman, mungkin dia akan pesan, ingat ya, anak laki anak perempuan jangan duaan terus di tempat gelap. 也许我们长大了，我们要跟朋友们出去玩的时候，他就叮咛我们小心啊！你们男女如果在一起的话，不要在黑暗的地方啊。 Mungkin kita akan jawab, Ma saya mau pergi nonton, bioskop tutup lampu semua gelap. 我们会说：“妈妈，我去电影院啊，电影院的灯都关掉，都不是黑暗的吗？ Saya kan gak bisa suruh orang buka lampu, saya kan pergi nonton. 我去看电影，我怎么会叫人家把灯开起来呢？ Dan begitu kamu mulai pacaran, mamamu mungkin akan lebih bawel lagi. 如果你已经交男女朋友了，可能你妈妈更唠叨了。 Kenapa? 为什么？ Mamamu pernah muda, kalau lagi jatuh cinta itu pengen duaan terus, mamamu itu tahu. 因为你妈妈也曾经年轻过，她也知道，如果在谈恋爱的时候，又常常想在一起。 Kalau orang muda duaan terus itu ada listrik, bisa kesetrum, bisa. 因为如果男女两个人在一起的话呢，会触电的。
Dan itu bisa terjadi kebakaran, saudara. 然后就会有火烧。 Kadang kita mendengar mama kita ngomong itu kita dengarnya telinganya merah, sebel gak seneng mendengarnya. 有时候我们听妈妈一直唠叨，我们听到耳红了，我们都会觉得很心烦了。 Tapi sewaktu kita jauh dari rumah, 可是如果有一天我们离家很远 pernah 的时 nggak 候， kalian merasa kangen dengan ucapan-ucapan mamamu itu? 你会不会想念妈妈曾经叮咛过你的话， Mamamu yang sebel-sebel membuat kita kangen. 让你心烦的那个母亲，你会很想念她？ Adik saya waktu saya bercerita dengan dia, 我跟我的妹妹谈事情 dia 的时 bilang 候， mama selalu ingetin minum air putih. 她说妈妈以前啊常常叫我要多喝白开水， Dan karena sibuk kerja dia lupa. 我常常因为忙的工作就忘了喝水。 Akhirnya adik saya kena batu ginjal pergi tembak ke dokter. Dan dia ketawa, iya mama sebenarnya sudah ingetin. 然后他就患上了肾结石，只好去把肾用雷士打掉。结果呢，他就说：“哎呀，我就想起妈妈常常讲的话。” Dan ada seorang muda mengatakan setelah dia kerja jauh dari mamanya, dia pergi makan dengan temannya, makan healthy food. 他说：“他跟一个朋友常常在工作上做完了以后一起去吃，都要吃健康食品。” Dan sewaktu dia pesan, keluar makanan itu seperti biasa yang mamanya buat makanan itu buat dia dan adik dia. 所以那个健康食品一端出来的话，他看这些都是以前我跟我妈妈准备的东西。 Dan dia tersenyum. Dari kecil mama saya sudah mengajar saya makanan yang sehat. 他就在那边笑。以前我妈妈就是要我吃健康的食物， Dan itu membuat dia terkenang dan ada rasa seperti rasa di rumah. 所以他那时候就想起以前在家里的情况， Justru 有家的味道. ada rasa di rumah。 Bukankah seringkali hal itu terjadi dalam hidup kita? 我们的生活是不是常常会发生这样的事呢？ Sehingga ada satu ungkapan mengatakan ya, kenapa mama selalu tahu yang terbaik? 所以常常有一句俗语说：“为什么妈妈最了解呢？ Why does mother know best? 为什么妈妈最了解呢？” Sehingga ada yang mengatakan mama tahu yang terbaik karena mama melihat sisi yang terbaik dari diri kita dan mama mengasihi kita tanpa syarat. 因为呢，妈妈知道我们里面最好的一面是什么，妈妈是无条件的把爱给我们。 Sehingga dia tahu dia mau memberikan yang terbaik buat kita. 她知道，所以她要把最好的赐给我们。 Dan apa kata Alkitab? 圣经怎么告诉我们 Di 呢？ dalam Alkitab pasal Amsal 31 ayat 27 mengatakan, 在箴言书的31章27节这样告诉我们， ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. 他观察家务。 Dari ayat 10 dikatakan istri yang baik siapa yang punya, dia berbuat baik kepada suaminya, kepada keluarganya, dan begitu banyak yang dia lakukan. 在第10节开始就讲说，这位才德的妇人是谁？能得着呢？她又照顾丈夫，又照顾儿女，又能够管理家务。 Dan di ayat 21 mengatakan bahwa ia tidak takut salju untuk seisi rumahnya karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. 然后在21节这里说，他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红色衣服。 Kalau kita aplikasikan untuk zaman sekarang, 如果我们用现在的情况来描述的话呢， maka kita dapat mengatakan bahwa ia tidak takut kepada COVID-19 karena seisi rumahnya makanannya makan makanan bergizi. Dia kasih minum vitamin, dia jaga kebersihan, olahraga, istirahat yang cukup, dan setiap hari dia berdoa bagi keluarganya. 我们就可以说，他不怕新冠病毒，为什么呢？因为他全家都吃得很有营养，有维生素，又保持得很干净，有运动，有足够的休息，有祷告求神看顾。 Saya kira saat-saat seperti ini, rasanya saya belum pernah mengalami seumur hidup saya ini pertama kali. 我一生中
这个是第一次我经历到像现在的特殊情况。 Dan mungkin bukan saya, banyak di antara kita. 也许不是我们而已，很多我们当中也是经历到了。 Kita pertama kali ibadah dari rumah, 从我们开始在家参加崇拜， terjadi satu perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. 我们的生命中起了很大的改变。 Anak-anak yang biasanya pagi kita bangunin, bangun pergi sekolah, dan kita siapkan makanan antar ke sekolah, sekarang mereka belajar dari rumah. 一天早早我们就唤醒孩子，赶快起床起床，我们就准备了早餐给他们带去学校。现在就不一样了。 Dan suami yang biasa pagi dia pergi kerja dan sore pulang, sekarang juga dia bekerja dari rumah. 以前我们的丈夫早上出门去工作，夜晚才回来，现在要留在家里工作。 Sehingga kita melihat terjadi satu perubahan yang besar di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. 我们看我们在家庭里面就起了很大的改变， Perubahan di dalam kebiasaan hidup. 我们的生活习惯也是起了改变。 Anak-anak yang belajar di rumah yang masih kecil, yang masih SD, mereka online kadang harus ditemenin orang tua. 那我们的孩子们，如果他们是小学的学生，还要父母陪伴他们开上网上课。 Dan suami kalau bekerja dari rumah, kita kan ingin menciptakan suasana yang tenang sehingga dia bisa bekerja dengan konsentrasi. 如果我们的丈夫在家里，我们一定要制造一个非常安静的环境，给他好好的工作。 Dan kalau suami kita ternyata dalam keadaan pandemi seperti ini, dia harus kerja di luar, bukankah kita juga deg-degan? 假如在这个瘟疫蔓延的时候，我们丈夫还要出门在外面工作，我们是不是更担心呢？ Kemarin di TV mengatakan di KRL Bekasi itu ada 3 orang yang rapid test itu positif. 昨天的新闻报道，在布加西有3个人，他们用快速检验，有3个人是确诊的。 Dan yang MRT itu ada 1 yang positif, mereka gak ada gejala. Kalau suami kita keluar tentu kita akan khawatir kalau dia naik kendaraan umum, bukan? 他们做接应的，他们在 MRT 里面也是有确诊的。如果我们丈夫在外面碰到，看起来他们没有什么病况，可是他们是确诊了。 Bukankah itu menjadi satu perubahan dalam hidup kita yang kita harus waspada? 所以，我们是不是在生活中起了一个改变？我们要常常的担心。 Sehingga kalau suami yang kerja pulang, kita mengharuskan dia mandi dulu, baju dipisahin, dan baru masuk rumah dan sebagainya. 因此，如果丈夫从外面回来，我们要先盯他，你要先洗澡，然后你衣服要另外放。 我们才允许他进来 Kalau 房 itu 子。 orang Medan, kalau seperti itu dulu itu namanya kolausi. Dulu orang Medan mengatakan sifat begitu namanya kolau. Tapi sekarang kita melakukan itu untuk menjaga seisi rumah tangga kita. 可是现在呢，我们一定要保持这样的一个生 Itu 活来确保我们 perubahan 的家庭。 kebiasaan hidup. 这是我们生活已经起了改变。 Dan bukan saja perubahan kebiasaan hidup, perubahan keuangan di dalam kehidupan kita. 不单单是生活上起了改变，可是我们的经济上也起了改变。 Ada kita masih bersyukur kalau ternyata suami kita masih kerja. 如果我们的丈夫有工作有收入的话，我们实在要感恩。 Kalau mereka yang hidup dari buka toko dan tidak boleh buka selama hampir 2 bulan, 如果是开店的，已经2个月了，不准他们开店的话， dan mereka harus bayar gaji pegawai berapa bulan, ini dekat lebaran lagi harus bayar THR. 然后这个要付职员的薪金，然后这个快1年了，要付给他们有一个薪酬。 Dan ada yang kehilangan pekerjaan. 有的人已经失去工作， Ada yang bergantung dari proyek, sekarang proyek semua tidak ada. Bagaimana dengan masalah perubahan keuangan ini? 有的承包商他们现在没有工程可以承包下来，他们就没有收入，那怎么过活呢？ Bukan berarti kalau misalnya tidak kerja sehari-hari tidak ada pengeluaran. 不是说如果没有工作就不需要有 Banyak orang yang 付出 sudah mengeluh PLN harga naik karena sepanjang hari di rumah pasti buka AC, WiFi dan sebagainya. 很多人在那边已经发现到了他的消费更高，因为在家里
冷气一直开着，网络一直开着， ada satu perubahan besar di dalam kehidupan kita. 我们的生活就起了很大的改变。 Tapi seorang mama, walaupun bagaimana keadaan di luar, dia berusaha memberi yang terbaik sehingga keluarganya tetap dalam keadaan yang baik. 对一位妈妈来说，外面发生无论怎么样的情况再好，我成为妈妈，我要把最好的给我的家人。 Sehingga di rumah, di dalam rumahku itu tetap rasa aman dan tenang. 因此，在我家里面的人会觉得非常的安宁，非常的温暖。 Sehingga mungkin saudara menemukan banyak mama-mama yang kreatif pada zaman ini. 所以你就可以发现到，现在做母亲的，他们非常有创意。 Adik saya yang tidak terlalu pintar masak, 我的妹妹她不太会煮菜， tiba-tiba dia banyak tunjukin masakan dia. Ada otak-otak goreng, empek-empek, samcan semuanya. Saya sampai kaget, kok kamu bisa? 然后她就给我看，她做出了好几道菜，有 otak-otak， 有 pempek， 还有五花肉，很多。我就问她，你为什么会做？ Dia mengatakan saya punya 3 anak di rumah. 她说我家里有3个孩子要养啊。 Dan dia mengatakan, kadang dia belum sempat foto anaknya sudah makan habis dan hati dia bahagia. 她说有时候她煮好的菜来不及拍照，孩子就把它吃光了，她心就很满足。 Sehingga kita melihat ada mama-mama yang berusaha dalam perubahan keadaan yang tidak baik ini, berusaha membuat yang terbaik bagi keluarganya. 所以我们就看做母亲的非常有创意的，在努力思想一个新的改变。 Saudara pernah ditawarin makanan di IG dan sebagainya? 如果你在 IG 那边有人推销他们做的菜肴， Saya kira ada yang suaminya tidak kerja, istri yang bisa bikin kue, istri yang bisa masak. Sekarang mereka berusaha mencari penghasilan bagi keluarganya. 我相信，因为丈夫他们失去了工作，那做太太的就要想办法，她开始煮菜、做糕点拿来卖，所以才能够有钱收入养活家人。 Keadaan memang tidak mudah. 虽然环境很不容易熬过， Ada perubahan-perubahan yang membuat kita keluar dari zona aman kita. 各种的变化造成我们要脱离我们的舒适窝。 Tapi mama selalu rindu memberikan yang terbaik. 可是做妈妈们总是想要把最好的给家人。 Sehingga ada mama yang karena nggak bisa ke restoran, dia bawa restorannya ke rumah. Yaitu dia menghias makanannya untuk anak-anaknya seperti di restoran. 虽然不能够把孩子们带到餐厅去，可是他把餐厅带到家里来，就是他摆设的很好看，让他们感受到在上餐馆吃饭。 Mungkin itu yang bisa dia berikan sehingga anaknya, suaminya merasa nyaman di rumah. 他就是尽量的把最好的给他们，让孩子、让丈夫留在家里、待在家里，也是觉得非常舒服。 Saya sangat senang dengan setiap jam 9 malam kumpul berdoa. 我非常喜欢等晚上9点，我们能够一起聚在一起祷告。 Saya bersama dengan anak suami, kami bergandengan tangan, kami bisa berdoa bersama dan berbicara. 我跟丈夫、跟孩子，我们能够手牵手，一起在那边分享，在那边祷告。 Di luar boleh salju besar. 外面可以下大风雪， Di luar boleh COVID-19. 外面可以有新冠病毒， Tetapi kita di dalam rumah kita membuatnya senyaman sebaik yang bisa kita lakukan. 我们尽量在家庭里面安排的最舒服给家人。 Kita bersama dengan keluarga kita. Bukankah kita punya Tuhan yang selalu akan menolong kita? 我们跟我们的家人，我们依靠，我们有一位神，他时常帮助我们。 Banyak hal bisa berubah tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. 环境可以千变万化，可是我们里面有不改 Amin 变。 Bapak Ibu 你 sekalian. 阿门吗？ Dan kemudian kita lanjutkan the point kedua mengatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. 我们看第2点，她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她。 Saya semenjak umur 3 bulan ya, saya anak pertama cucu dalam, saya orang Medan.
我从我3个月大开始，因为我是家孙，我是棉兰人。 Dan karena saya cucu dalam pertama, akong ama saya itu sangat sayang saya. Dan waktu itu mama saya masih muda, saya kecil cengeng nangis terus. Sehingga akong ama saya membawa saya buat rawat. 我出生的时候，我妈妈还很年轻，我小的时候很爱哭，我又是最大的孙子，所以我是由我的阿公阿妈来养活的。 Sehingga saya sampai lulus SMA, saya ikut akong ama saya. 到我高中毕业，我都是跟我的阿公阿妈一起住。Papa mama saya itu tinggal di Jakarta, saya dengan akong ama saya di Medan. 我的爸爸妈妈是在雅加达住，我跟我的阿公阿妈是在棉兰住。 Dan sewaktu saya sudah SMA, papa mama saya memanggil saya ke Jakarta supaya saya bisa kuliah di Jakarta. 我高中毕业了以后，我爸爸妈妈就叫我搬到雅加达来，让我能够在雅加达工作。 Saya ingat tahun pertama saya di Jakarta, 我记得我第1年来雅加达的时候， itu pas mau mendekati ulang tahun saya. 靠近我的生日了。 Dan waktu itu saya lihat mama saya begitu bersemangat ya. 我看到我妈妈非常的殷勤。 Saya ingat waktu itu dia mengajak saya untuk pesan kue ulang tahun di toko kue yang mahal di Jakarta. 他带我去在雅加达的一家名糕点的店，要我去那边订生日蛋糕。 Dan waktu saya melihat toko yang besar dan kuenya itu mahal sekali. Kalau dulu kan semua kota enggak, dia membuat bentuk-bentuk yang bagus. 我进了那一家糕点店里面，就看到哇，这个糕非常的贵，它不是四四方方形的，可是它有设计的很漂亮的。 Sehingga saya merasa kemahalan. 我觉得太贵了。 Dan akhirnya mama saya bilang ada satu lagi yang lebih murah sedikit. Dia bilang yang ini saja. 他说有一个比较便宜一点的，就这个好了。 Saya tahu itu juga mahal bagi mama saya. Tapi dia rela mengeluarkan uang itu buat saya ulang tahun. 虽然便宜一点，我知道对我妈妈的经济来说还是很贵的，可是妈妈很甘心情愿的，因为她要给我的生日特别的礼物。 Saya melihat hatinya, sepertinya dia ingin menebus tahun-tahun ulang tahun saya gak pernah bersama dia. Dia pengen memberikan itu semua buat saya. 我看在他的心里面，好像他要赎回过去我的生日，他没有给我庆生过，今天他要补回。 Dan saya melihat dari berapa minggu sebelumnya dia sudah tulis menu yang dia mau masak, dia sudah siapkan semuanya. 而且我看到他在我生日的前几个礼拜，他就写好了他的菜单，他要煮什么好吃的东西给我庆祝生日。 Dan saya ingat di hari ulang tahun saya itu dia masak begitu banyak dan dia masak dengan hati yang senang. 我记得那一年，他在我生日的那一天，很早他就开始煮了很多菜肴，而且很开心的去煮。 Sepertinya dia ingin memberikan semuanya buat saya, yang terbaik, yang bisa dia berikan buat saya. 我看他那一天是全力以赴、尽善尽美的，要把最好的都全部拿出来给我。 Sebenarnya saya mengerti, saya melihat matanya. 其实我都明了，其实我看在眼里。 Tetapi waktu itu saya diam saja, saya tidak ngomong apa-apa. 可是那时候我静默无声，不跟他讲任何话。 Setelah saya mengenal Tuhan lebih dalam, saya tahu saya seharusnya memeluk dia, mengatakan terima kasih kepada dia, dan mengatakan saya mengasihi dia. 其实我大了，我已经在主里面，我更认识主的时候，我知道我错了，我应该对他说，我应该抱他，我应该向他表现。 Tapi waktu itu saya diam saja. 可是那时候我都没有开口。 Mungkin seringkali mama kita memberikan yang terbaik buat kita. 也许对我们自己也是一样，我们妈妈常常把最好的给我们， Kita diam saja, 我们还是静静的， ataukah kita berkata kepada dia, Mama terima kasih. 或者呢，我们有对妈妈说：“妈妈，谢谢你。” Kalau hari ini kita masih pakai dengan bunga merah,
今天如果我们的衣服还有别了红花的话， berarti kita masih punya kesempatan. 意思说我们还有这个机会。 Walaupun mungkin ada yang tinggal serumah dengan mamanya, 有的人是跟母亲住在一起， ada yang sudah menikah dan tidak serumah dengan mamanya. 有的人已经嫁人了，不跟妈妈在一起了。 Kita tetap bisa video call, kita bisa telepon. Di momen khusus di Mother's Day ini, kita mengatakan pada mama kita, saya mengasihi mama, terima kasih. 我们在这个特殊的日子，就是在母亲节的时候，我们可以 video call， 我们可以跟妈妈说：“妈妈，我爱你，妈妈，谢谢你。” Saat-saat yang tidak mudah ini, 我们虽然处在很不舒服的环境当中， mungkin belum pernah terjadi hal seperti ini. 也许我们人生没有经历过这样子的发生， Tapi satu hal yang gak pernah berubah, 有一件事情从没有改变过， yaitu kasih Tuhan. 也是基督耶稣的爱。 Dan Tuhan memberikan kita mama. 耶稣基督给了我们有一位妈妈， Dan kita jikalau saat ini mamamu ada di sebelahmu, mungkin kita bisa berkata, Mama terima kasih, saya tahu mama selalu berusaha yang terbaik buat saya. 如果你妈妈跟你住在一起，你可以跟她说：“妈妈，谢谢你，妈妈，我知道你每次就把最好的给我。” Jikalau istrimu ada di sebelahmu, 如果你的太太跟你在一起的话， di dalam ayat 28 dikatakan pula suaminya memuji dia. 在第28节说，她的丈夫也称赞她。 Dan mungkin suaminya juga bisa mengatakan, terima kasih istriku. 做丈夫的，你可以对太太说：“谢谢你，我的太太。” Kita bisa membuat suasana rumah kita penuh dengan kasih dan kebahagiaan. 我们要把我们的家庭气氛造成非常幸福、非常美满的家庭。 Walaupun dalam keadaan yang tidak mudah tetap bisa jadi indah. 虽然外面的遭遇环境不好，可是我们家里面的环境是非常美满。 Dalam keadaan apapun, mama selalu ingin memberikan yang terbaik. 在任何的情况下，妈妈总是要把最好的给我们。 Mother knows best karena mama selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. 妈妈她知道最好的，因为她要把最好的给我们做她儿女的人。 Maukah kita hari ini menjadikan hari yang indah bagi seisi keluarga kita? 你要不要今天把最好的带给你家里的人呢？ Kita mengatakan kepada mama kita mengasihi dia dan terima kasih. 告诉你妈妈，你爱她，你谢谢她。 Amin. 阿门。 Kita akan bersama masuk dalam doa. 我们同心低头祷告， Dan saya meminta dengan hormat untuk IPC. 我们一起低头祷告。Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau memberikan kami mama. Terima kasih Engkau memberikan kami hari ini kesempatan untuk merenung kembali bagaimana hari-hari kami yang lalu. Kami belum mengungkapkan terima kasih kami belum mengungkapkan kasih sayang kami kepada mama. Tuhan biarlah dalam suasana di luar yang masih terbatas ini, kami di dalam rumah, kami yang masih mempunyai mama, kami mau mengambil kesempatan yang baik ini untuk membangun hubungan yang baik dengan mama, untuk mengungkapkan terima kasih kami dengan mama. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati mama kami, memberkati mama di dalam gereja kami, dan memberkati mama yang ada di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.